Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Diam tak diam, hari ini dah raya ke-4 Okey, alhamdulillah. Saya nak sedikit perkongsian 10 hingga 15 minit pagi ni, iaitu tentang pengurusan aliran tunai. Jadi kita mulakan kelas ringkas ni dengan umul kitab fazilat yang diadakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat baginda serta guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup yang telah meninggal dunia, khususnya kepada kaum keluarga kita yang terkeramatullah dan klien-klien kita yang terkeramatullah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya Ustazah. Ustaz, apa khabar? Selamat raya Mazhar Batin Okey, saya buat sedikit perkongsian ni pasal pengurusan aliran tunai. Pengurusan aliran tunai sebab inilah juga merupakan elemen utama dalam perancangan keuangan Islam, iaitu pengurusan aliran tunai, cash flow. Iaitu sambungan yang kelas hari itu. Okey, hari ni kita buat study case kerana kita sekarang dalam keadaan PKP dan saya tak yakinlah yang kita akan mungkin minggu depan atau bulan depan kita boleh bekerja secara normal PKP ni, sebab kita tengok perkembangan dunia tidak menunjukkan yang sebegitu. Jadi oleh kerana ekonomi ada makro dan mikro, dengan negara kita hanya bukan bergantung kepada mikroekonomi tetapi makroekonomi juga. Jadi saya menyarankanlah kita semua supaya simak semula penyata akaun kita, buat rebudget balik. Sementara kita ada moratorium untuk pinjaman-pinjaman bank. So gunakan bajet moratorium tadi di buat simpanan yang tempat lain. Kalau boleh disimpan di akaun-akaun bank yang bukan yang bank popular untuk diri kita. Mungkin bank tu popular untuk orang lain tapi tak popular untuk kita sendiri. Jadi mungkin bank-bank yang susah dapat ATM dia. Jangan bank-bank yang bank gaji kita, bank yang dekat-dekat rumah kita, jangan. Simpan duit tu di bank-bank, transferkan. Sekarang ni gunakan online banking, transferkan di bank-bank yang jauh dari tempat kediaman kita supaya safe. Kalau tidak, kita tengok ada baki kan. Jadi bajet moratorium, contoh bajet untuk bayar rumah, bayar kereta, semua tu diasingkan. Untuk yang ni kita cuba tengok, kita ambil saja case. Tadi saya dah share dalam saja FB tadi. Andai kata gaji kita 2,500. Ni saya tujukan kepada golongan yang bawah 30 tahun lah. Selalunya kalau bawah 30 tahun ni, kebanyakan yang saya jumpa adalah gaji dia dalam 2,500 atau income 2,500. Jadi kalau yang gaji besar tak ada isu tak ada isu. Mana kalau mereka-mereka yang fresh grad atau yang baru berkahwin dan sebagainya, kalau gaji bawah 30 tahun ni selalunya apakah tanggungan utama yang gaji yang bawah usia 30 tahun? Pertama sekali, dia dah berkeluarga. Kebanyakan dah berkeluarga. Bila dah berkeluarga, dia ada rumah. Rumah sekarang sewa. Kalau dulu bujang boleh sewa bilik. Sekarang dah umur dah 29, ada seorang anak, 2 orang anak, kena sewa rumah sendiri, bukan sewa bilik dah. Sewa bilik sekarang, katakan sewaan sekarang di bukan bandar-bandar besar, contohnya di Negeri Sembilan, di Seremban, Melaka, Batu Pahat tu, insya-Allah dengan kadar sewaan sekarang mungkin dapat RM500 rumah biasa-biasa saja. Cuba kita tengok, gaji kita 2,500. Kereta, let's say lah, setengah orang tak setuju beli kereta, tapi saya berpendapat berbeza. Kereta kena ada, bukannya kereta mewah. Kereta ada, yang kereta yang boleh pakai, iaitu bayar sewa rumah 500, bayar kereta 500, isi minyak kereta, tol dan sebagainya, maintain parking RM200. Mungkin sekarang ni kita ada juga lebihan dalam bajet minyak kereta, sebab minyak kereta sekarang murah, minyak murah. So mungkin boleh save kat situ. Untuk PKP pula tol tak ada, mungkin mungkin sebulan RM50 saja minyak kereta kita. Tu belanja dapur. Belanja dapur agak naik sebab bila PKP orang semua duduk rumah, masak. So belanja dapur katakan RM500. Anak-anak mungkin tak hantar nursery, hantar kat rumah, mungkin dengan
susu dia sebagainya, diaper sampai RM400 nak dua, contoh nak 2 orang. Utility bill dalam RM200. Lepas tu PTPTN mungkin kena moratorium, tak payah bayar, tapi ada bajet RM1. So mana dia, kalau kita tengok kat sini, expenses kita dah 2,400, tapi income 2,500. Kita tak tengok lagi kitanya takaful, coverage. Sebab apa? Inilah alasan utama apabila saya buat promosi takaful, ajak golongan muda ambil takaful. Eman, apa nama, Erwan ada, Leman ada, Nikmat ada, Amin. Mana dia, apabila saya jumpa golongan yang umur 30 ke bawah, 30 ni, alasan utama apabila jom ambil takaful, alasan utama adalah tidak ada bajet. Tidak ada bajet. Tetapi cuba kita tengok balik, yang ada takaful pun sekarang ni mula-mula telefon saya nak cancel polisi. Jangan. Kalau kata tak cukup bajet sekalipun, jangan cancel polisi takaful anda. Tolong jangan dalam keadaan sekarang. Sekarang jadi, sebab yang keduanya, banyak masyarakat kita sekarang terkeliru. Ambil takaful mesti nak medical card. Pada pendapat saya sebagai financial planner, financial consultant, pada saya medical card bukannya priority. Yang the most priority adalah income protection. Medical card kita ada pilihan. Contohnya sakit mesti ada GH. Tak apalah beratus ke apa ke, orang ramai tak apa, sebab kita tahu kan, kita tak kurang berkemampuan. Tetapi kalau kita, pada saya, pendapat saya lah income protection dulu. Kita dulukan income protection. Kenapa macam ni? Katakanlah tadi kita expenses kita RM2,400. Ini tak masuk beli baju, tak masuk lain-lain. Dan sekarang pula trend sekarang pula berkahwinnya isteri tak kerja. Alasan apa? Suami pangkat besar. Suami pangkat besar, isteri tak kerja. Saya pun tak disagree benda tu. Jadi maknanya kadang-kadang sekarang kena ada. Contoh, kenapa saya kata income protection tu penting? Macam ni, andai kata semalam kita tak ada. Semalam kita tak ada. Hari ini siapa nak menanggung anak bini kita? Isteri mungkin ada orang ambil. Anak, isteri pun ada 4 bulan untuk tembok edah dia. Orang ambil. Itu kalau ada orang nak. Kalau tak nak, mana kita kena ada income protection. Yang the most important, income protection. Kalau kita dah ada polisi takaful, polisi insurans, segala keadaan contoh tak cukup bajet, tolong jangan terminate polisi. Tolong jangan hentikan polisi tu. Jumpa ejen, call ejen untuk kurangkan bayaran contribution takaful tadi. Kalau dulu bayar RM200, mungkin siap ada medical, semua siap. So sekarang bajet tak ada ni. Macam nak buat ni? Jangan cancel. Just jumpa ejen balik, minta dia kurangkan bayaran dia. Buang rider tak penting. Yang penting death benefit, NTPD tolong ada. Dan sekarang masukkan sedikit CI, comprehensive illnesses, critical illnesses. Kenapa CI kena ada? Sebabnya yang saya faham adalah sebabnya adalah MRTT dia tak cover CI. Dia tak cover CI. Jadi ya Herman, kacau lah kawan. Isteri Herman tak ada orang ambil man, tak apa. Okay. Jadi mana dia income protection. Semalam tak ada, siapa nak anak-anak kita. Jadi mana dia at least polisi kita, walaupun tak ada medical card, ada income untuk death benefit TPD dan juga sedikit CI. Sebab MRTT tak cover CI. Memang dia kena CI, selalunya kena buang kerja. Dan keduanya, kadang-kadang sekarang ni PKP ni kita bear in mind that terutamanya yang bukan government servant. Government servant tak ada masalah, insya-Allah kerja akan terus. Tetapi yang kerja private, tolong be careful. Takut nanti dapat surat cinta daripada company, perkhidmatan anda ditamatkan sehingga bulan ni saja. Takut macam tu. Kalau kita tak ready. So kena ready, mana cash flow betulkan balik. Segala contohnya sewa rumah, jumpa call kalau sewa rumah, call owner rumah. Boleh tak dia panggil kurangkan kadar sewa. CI tu critical illnesses man. Penyakit kritikal, penyakit kritikal. Batu kereta, minyak kereta, duit yang lebihan tadi put aside. Yang saya bagi tahu tadi,
Cari bank-bank yang ni, dia bukan letak dalam poket kita. Lah duit dalam poket ni, senang nak belanja. Ya, tapi dalam poket macam tak ada duit. Tapi bank yang tak ada ATM card. Macam tu. Jadi itulah perkongsian sahaja hari ni. Makna untuk menguruskan cash flow. Dan dalam masa sekarang ni, kira balik, cek balik cash flow. Cek balik, okey. Tadi saya baru dapat call daripada seorang klien saya tentang hibah. Hibah, dia kata macam ni hibah saya kan. Okey. Hibah ni banyak orang terkeliru. Hibah ni adalah satu kaedah untuk pembayaran pampasan. Kalau kita guna penama, dia ada dua. Satu penama, satu hibah. Kalau penama, dia akan masuk dalam pengurusan harta pusaka. Dia masuk dalam faraid. Tetapi kalau hibah tidak. Contohnya, dia polisi coverage 100,000. Hibah 100,000 suami dia. Makna dia, the moment dia meninggal dunia, automatic suami dia dapat 100,000 cash, hibah. Tapi kalau penama tak. Kalau penama, yes, memang atas nama suami dia 100,000. Tapi penama, suami tidak berhak atas duit itu semua. Dia hanya menguruskan duit tu. Teruskan dia cek satu persatu. The moment bila seorang hamba Allah tu meninggal dunia, ada step pertama adalah keluarga kena menguruskan jenazah. Yang kedua, keluarga kena bayar hutang-hutang si mati. Ketiga, jalankan wasiat dia. Keempat, baru pembagian harta pusaka dia. Kita harta pusaka pula kena ada banyak. Betul tajuk harta pusaka saya tak nak sentuh. Ini cost cash flow. So, jadi untuk semua, tolong semak balik cash flow anda, debit and credit. Inilah masa sekarang sebelum kita mula kerja minggu depan. Grup kita minggu depan baru mula kerja. Saya gatal di office ni nak kerja ni. Jadi mana dia, itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk perunding takaful, jangan lupa jumpa klien kita, diagnose dia keuangan dulu, baru kita propose the best product untuk dia. Untuk klien kita, menjadi seorang dipanggil perunding yang berintegriti dan profesional. InsyaAllah klien akan cari kita. Jadi ayat sekalam, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan boleh share ke tempat lain. Dan also tolong terlupa, talking about takaful tadi, cek balik. Ada kali dekat rumah, buka semua polisi yang ada, asingkan. Yang kalau ada konvensional, tolong tukar yang konvensional. Yang tak bukan konvensional, teruskan. Jadi itu saja, wallahu alam. Salah silap mohon maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.